A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita angkat setinggi-tingginya. Alhamdulillah, rasa syukur kehadrat ilahi dalam keadaan yang kita tidak merancang tapi Allah rancang. Kita ditemukan malah bukan dijadualkan. Itu bukan jadual kita tapi jadualnya Allah. Ini kekuatan yang nak diangkat. Jadi pada yang rasa nak jumpa ustaz minta maaf banyaklah tak jumpa ustaznya hari ni. Kadang-kadang kita ada favourite ustaz kan, kita tak tahu. Sebab sebagai pendidik ataupun sebagai pengajar atau sebagai trainer, ada orang yang ada favourite. Jadi Mi selalu minta maaf banyak-banyak sebab favourite anda tak dapat datang hari ni. Jadi dia ganti kadang-kadang yang tak favourite pun tak apalah. Kena gelak jugalah, no? Sebab itu pilihannya Allah. Jadi sebab itu bila Puan Salwa telefon, saya ketawa je dulu. Belum jawab apa pun gelak dululah. Memang ini peta Allah. Ini peta Allah. Memang rezeki dia keras kata orang. Okey, sangat pada. Yalah, walaupun rasa macam nak nangis. Sebab pilihan Allah tu kadang-kadang ya Rabbi ya Karim. Sangat mahal dalam arti kata jadual kita rasa nak buat ini tapi Allah kata no, kamu buat ini. Oleh itu tolong bangun balik setiap rancangan yang kita perancang. Jangan nak maksimum kita kata kita boleh buat. Kita nak begini, nak masak itu, nak masak ini, nak ke sana, nak ke sini. Jadi belajarlah untuk merujuk balik kepada Allah. Sebab itu jadi kata Salwa, nak jadi bidan terjun ni bukan mudah. Nak jadi orang kata nak jadi penampal juga bukan mudah kalau tidak dibawa dalam arti kata ini pilihannya Allah. Jadi saya pesan pada semua perempuan, sebab peta Tuhan kadang-kadang tak sama dengan peta kita. Sebab itu tolong utamakan hak Tuhan dalam semua hal. Kita ada urusan dengan mak, urusan dengan anak, urusan dengan saudara, urusan tetamu dan sebagainya. Tapi kita ada urusan dengan Allah. Okay? Sebab itu sekali lagi tolong yakin sungguh-sungguh bahawa kita memang dijadual hidupnya oleh Allah step by step, satu persatu. Okay? Itu yang kita dapat belajar hari ini. Sebab itu tak ramai orang suka jadi bidang terjun, tak ramai orang suka jadi penampal. Ini yang gelarkanlah. Tetapi kerana Allah harus terima, itu kekuatan. Okay? Itu sebab pada Umi, pada penganjur, jangan cepat putus asa. Jangan rasa bimbang yang terlalu tinggi. Angkat je dengan Allah. Ya Allah, aku dengan begini. Maka temukan aku dengan begini dan begini. Apa yang kita minta, kita hajatkan dengan Allah. InsyaAllah Allah akan balinglah ke mana pun. Dan insyaAllah masalah kita selesai. Okey, kita berjuang, betul? Kita dah bercakap kita berjuang, bermakna tolong ambil kira bahawa aku cinta agama Allah dulu. Aku nak pertahankan agama Allah dulu dalam semua urusan. Dan akhir sekali aku mohon untuk dapat mati syahid. Itu ulang kaji minggu-minggu yang lalu, bulan yang lalu kot. Betul? Hari ini kita belajar sikit kot. Kita kenal sikit. Kita nak mengkaji ataupun nak berkongsi sedikit tentang bagaimana mengenal musuh-musuh Allah ni. Musuh Allah yang paling kekal, musuh Allah yang paling tak pernah berhenti, musuh Allah yang tak pernah kenal putus asa, musuh Allah yang matinya paling kemudian. Jadi sebab itu kita kata kalau kisah Nabi Adam diangkat oleh Allah dalam Al-Baqarah dan juga dalam ayat-ayat yang lain, bahawa kita kata kekuatan seorang manusia itu walaupun dia hamba Allah dan musuh Allah itu juga adalah ciptaan Allah, kadang-kadang Allah bagi ekstra kat dia. Ekstra kat dia untuk apa? Untuk tengok kita kuat ke tak kuat. Berapa kuat kita sebagai manusia. Sebab ciptaannya sama. Kita cipta, dia pun ciptaan manusia. Allah, kita pun ciptaan Allah. Tapi kita ciptaan Allah hasil daripada proses yang lain. Dia dibuat dari proses yang lain. Betul? Jadi mari kita kenal apa dia musuh-musuh Allah yang namanya setan, yang namanya iblis. Supaya kita tidak jadi bola balingnya. Kerana itu kita kata kita mungkin juga itu sudah menyentuh tentang nafsu dulu. Kalau tak salah masjid, Allah alam. Okay, sebab dia setan dan iblis ini menjadikan nafsu kita itu bola baling dia. Dia goda habis-habis, dia guna habis-habis modal itu. Kan itu juga hadiah dari Allah, kan?
Allah ciptakan nafsu, Allah juga bagi kita iman. Maka dua ni bergaduh dalam badan kita, dalam tubuh kita, terutama dalam minda kita. Yang hebatnya setan dan iblis ini, dia boleh masuk sampai ke minda, sampai boleh mengubah pemikiran, boleh menukar pemikiran daripada yang betul kepada tak betul. Ini kekuatan yang kita nak. Jadi kata secara mudah, kalau ini merujuk kepada Imam Ghazali, kita ambil kira bahawa Allah ada pesan pada kita, sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh. Kita kadang-kadang tak rasa dia musuh. Jadi akhirnya kita terikut juga. Sebab kita tak ada precaution untuk nak kata, ini kerja syaitan ni. Okay? Sebab itu kita kata mengantuk dan menguap saja, kerja yang sangat mudah. Itu pun kita gagal juga nak kawal. Betul tak? Itu yang kalau orang dulu kata, bawa lah minyak-minyak cakapok, minyak geliga, minyak apa katanya, sapulah kat mata, jangan terus menyerah je. Okay? Kalau tak buat apa-apa, tak sedih apa-apa, tak ingat apa-apa, seolah-olah kita just get ready, apalah ngantuk-ngantuk macam mana. Sebab kita tak kenal dia dan kita tak nak tahu tentang dia, dan akhirnya kita tak kisah dia dengan kita ke tidak, kita ni jauh dari dia ke tidak. Betul? Okey, jadi tolong ingat balik itu dah Al-Fatir ayat 6. Allah pesan beritahu pada kita. Okey. Wajib bagi orang mukmin mencintai ulama dan orang-orang soleh. Apa sebab? Itu satu daripada sebab untuk jadi kukuh, untuk jadi calon syurga. Bersama dengan ulama, bersama dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, selain daripada puasa sunatnya, selain daripada zikirnya, selain daripada Al-Qurannya. Betul? Kerana kita nak dekat dengan orang yang tak ditakut dia iblis, takut dia setan. Itu yang kita harapkan, dan mengikut nasihat mereka. Yang penting kita kalau jumpa orang bijak-bijak Eropah ini, kita pungut semua nasihatnya. Pungut dan pakai, bukan pungut untuk simpan. Tahu lah, dah belajar dah. Okay? Kita memang iblis seronok sangat kita belajar, tapi dia tahu kita tak buat. Kita tahu taubat tu mahal, betul? Ya Allah, tapi setan menangis tengok kita nak taubat. Dia try his best, dia try segala-galanya. Pertama, kalau tak dapat tahan, ditangguh. Alah, muda lagi. Kan semalam dah taubat dah. Kan dulu bulan puasa taubat banyak kan. Bulan ni tak payahlah. Betul? Ini sebab itu kita kata dugaan dan cara dia mempengaruhi kita tu cara paling lembut. Dia tak pernah bisik yang kata tak boleh tu dosa. Tak ada. Alah, dosa kecil je. Ada orang lain buat dosa lebih besar lagi. Betul tak? Kita pun iyalah. Muda lagi. Tak payah sibuk taubat, panjang lagi umurnya. Orang tua pun tak taubat. Kita pun lah. Nya banyak. Jadi sekali lagi kita nak belajar sedikit. Kalau Allah dah bagi tahu, kita kata sesungguhnya syaitan adalah bagi kamu musuh, dan jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan jadikan dia sebagai kawan, ataupun jadikan dia sebagai teman, bawa ke lu gilir. Okay? Jadi sebab itu saya kata kita nak tahu sikit. Kita nak tahu sikit asalnya dari mana, jenisnya apa. Boleh bersikit? Jadi kita kata setan dan iblis adalah makhluk ghaib. Bila makhluk, siapa cipta? Allah cipta. Maknanya yang paling kita ciptaan Allah, termasuk malaikat. Jadi mereka ini jadi musuh kita, yang jadi masalah besarnya kerana mereka tak nampak. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Oh, letih weh, betul? Betul ke tak? Kalau kata secara fikir, kenapalah Allah bagi musuh tak nampaknya, payahnya. Betul? Jadi sekali lagi kita nak ingat, musuh itu kita tak nampak, tapi dia nampak kita. Jadi bila dia nampak kita, kita kena sedar banyak-banyak. Kena ingat banyak-banyak, kena jaga banyak-banyak. Okay? Sebab itu kenapa kena dekat dengan ulama, kenapa dekat dengan Al-Quran, kenapa dekat dengan orang-orang yang berilmu. Kerana apa? Syaitan takut orang-orang macam ni. Okay? Ataupun kata-kata kalau datang pun tak ada banyak-banyak sangat. Sebab dia datang dari atas, dari bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Betul?
Aku penjara mereka. Ni dalam satu lagi kisah. Aku penjara mereka sampai mereka sebenarnya tak boleh keluar. Kecuali dengan pertolongan Allah. Sebab itu syaitan janji dengan Allah apa? Aku nak rosakkan, nak duga, nak rosakkan semua yang nak taat dengan Allah. Sebab itu Allah kata apa? Silakan. Kerana kamu tidak akan dapat menyesatkan mereka-mereka yang bertakwa. Ilmu ada, takwa tak ada, letih juga. Ilmu ada, amalan tak ada, letih juga. Jadi dia tak takut orang berilmu sangat. Okay, sebab itu dia sama kita ni. Sebab tu dia masuk dalam semua majlis ilmu, duduk sebelah-sebelah kita. Yang main-main. Kenapa orang tak gantuk? Kita gantuk kan? Jangan. Itu cukuplah. Dan dia akan putar kita punya frame of thinking ni, otak kita ni, bawa satu Malaysia. Bawa ke Jeddah, bawa ke Mekah, bawa ke pasar, bawa ke segala-segala. Dan kalau kita terik, itu sebab kita kenapa dia suka kita dalam solat. Dia masuk, dia bawa otak kita, kita Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar, otak kita mana-mana. Sebab kita tak pernah fikir, ya Allah itu aku, bantu aku ya Allah. Kalau orang yang hatinya busuk, orang hatinya tak cukup bersih, bacalah auzubillah minasyaitonirrajim. Tak jadi. Boleh faham? Jangan kata bacalah auzubillah minasyaitonirrajim. Kamu bacalah, aku tak kisah pun. Jangan main-main. It's not that easy. Sebab itu kita kata kita berunding dengan mereka atau bercakap dengan mereka itu bercakap kita tak nampak dia. Macam sekarang kita bercakap ni. Dia tengok je lantak lah kau cakap pasal aku. Aku dah ada lah dewan dah. Sedar ke tak? Sebab itu bila kita bersembang, dia duduk atas tengah. Okay? Kita makan, dia duduk depan pinggan. Macam mana gaya? Perasan tak bila setiap kali makan dia bersama dengan kita? Jangan main-main. Dia tak kata makan semua orang ingat bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tangan kiri. Nampak tak? Dia dorong, dia pegang tangan kiri kita. Kita bersembang tak apa-apa, cakap tak apa. Alah masin lah pula, alah masam lah pula, pedai lah pula. Siapa yang suruh bercakap macam tu? Kerana dia tak boleh masuk dalam mulut, dia masuk tempat lain. Telinga kita lubang. Betul? Sebab itu jangan kata dah baca bismillah makan tu bebas. Tak. Akhirnya tak habis, tak sedap lah, tak boleh habis ni. Betul nak? Kita membazir, kita lebih-lebih, kita tak habis makan, kita macam-macam. Kita kritik makanan. Ini adab yang Nabi pesan. Dalam adab makan saja iblis jadi yang kita jeng tu. Okay, dia renjis-renjisnya. Okay, sebab walaupun kita baca bismillah. Okey, mari kita kenal sikit. Tadi kita kata syaitan, iblis dan jin makhluk gaib ciptaan Allah selain malaikat, dan mereka berbeza dari kita sebab dari segi sifat dan nama. Nama dah tentu beza, betul? Dia syaitan, dia iblis, kita manusia. Keturunan pun lain. Dia daripada api, kita daripada tanah. Jadi dapat ada bezanya besar. Jadi jangan mudah sangat. Okey. Kalau orang bersembang dia masuk celah habis. Itu yang tak habis sembang. Tak habis-habis sembang. Ya Rabbi. Ya. Sebab dia tengok ini muka-muka dah sembang, aku picit bagi dia sembang je dah. Tak payah guna berat-berat. Okey, sebab terutama nak sembang dengan benda Allah ni. Wuhu. Okey, depan mata. Okey. Kemudian menurut Syekh Sailah Al-Sawi, syaitan itu adalah bermula dari perkataan syatana. Perkataan syaitan tu dia ambil dari perkataan syatana yang bermakna jauh dari rahmat Allah. Okey, jauh dari rahmat Allah. Kemudian kita katakan kalau ikut syaitan tak ada bentuk khusus. Dia tak ada bentuk khusus maknanya apa? Kita tak tahu bentuknya macam mana. Walaupun setengah sirah mengatakan ada yang 4 segi, ada yang 3 segi. Kalau jin tu, sebab dia keturunan jin. Nama dia digelarkan syaitan. Okay? Sifatnya tidak memiliki bentuk tertentu. Tak ada bentuk asal dia macam mana, kita tak tahu. Kata-kata dari api, tekan semua api tu syaitan, betul tak? Jadi itu yang akhirnya kita terus tak kisahlah, entahlah.
Macam mana rupanya pun. Okey. Gambarnya kita kata, oleh sebab itu kita kata syaitan boleh adalah juga ciptaan Allah, dan dia juga dia adalah daripada keturunan jin. Keturunannya jin, nama gelarannya syaitan. Dia lalu kata sebab itu dia boleh jadi dalam bentuk syaitan yang sebenar atau dalam bentuk manusia yang berperangai syaitan. Jadi yang kita takut, kita masuk ke mana? Dahlah kita jadi mangsa dia, dan kita pula didorong jadi sebahagian dari dia. Sebab itu mereka yang tidak taat, mereka yang hati yang tak bersih, mereka yang tidak merasa dekat dengan Allah, tidak mengukuhkan hubungan dengan Allah, akan jadi terus jadi mangsa. Terus-terusan dia attack orang macam ni dulu. Sebab itu mula dengan hati tak bersih je. Okay, dalam hatinya ada ngongang. Apa itu masuk hati tak bersih. Dia cakap benda tak cantik, artinya tengok baju orang dia sakit perut, tengok muka orang dia sakit perut, dengar orang tu bersembang dia sakit perut, tengok benda apa pun dia rasa tak gembira. Hati kotor ni lebih buruk dari baju kotor. Okey? Baju kotor boleh rendam, boleh basah kan? Basuh kan? Boleh bersih. Tapi hati nak rendam pakai apa? Kalau di Mekah Madinah orang boleh gaduh, you bayangkan mana? Tempat paling berkah, bumi yang Allah tak pernah angkat berkahnya pun boleh benggak benjol. Tadi kita duduk depan tu, dia duduk depan, kita duduk belakang pula. Itu dah lambas je baru. Mi kata apa, kan sama sampainya. Dia nak lawan je, pusing kot mana pun. Kadang-kadang kita pergi ingat, kita ni lah Iram, tahulah. Allahu Akbar. Baru cakap tu reminder je, tak nak angin satu badan. Kita ni di Mekah Madinah weh. Tunggulah sekejap. Allah. Jadi kata nak tunggu tapi tak nak tunggu. Terus je naik bas doktor. Loh, naik bas naik lah. Jalan lah, boleh jalan sendiri, betul? Bermakna di Mekah Madinah juga dia boleh masuk. Dajjal je tak boleh masuk. Boleh faham? Jadi maknanya jangan kata kita pergi umrah kita dah bersih suci. Jangan. Kita balik umrah kita dah dapat umrah mabrur. Bertakabur lagi ada. Okay. Marlboro jadinya. Okey. Itu yang kita paling takut. Okey, sebab itu kita kata syaitan dan jin. Syaitan itu juga dia adalah pertama dia keturunannya jin. Tetapi kita yang bukan jin ni boleh jadi setan, bukan jadi jin. Kok kita jadi jin letih weh. Okey. Itu sebab itu kita kata syaitan itu gelaran, kata sifat lah kita kata. Okey, bila kata sifat dia boleh pergi pada siapa-siapa. Jadi yang pastinya oleh kerana kita kata tadi yang durhaka itu, jin yang durhaka itu yang kita kata syaitan. Sebab jin ada Islam kan? Sami'na wa ta'na. Ingat cerita Nabi, cerita Rasulullah dibaling di Taif, ingat tak? Dia duduk bawah pokok kurma ataupun bersembunyi di kebun kurma, dia baca Quran, jin melintas, kumpulan jin melintas. Ya Allah, kami apa benda sedap benar yang kamu baca ni ya Muhammad, turun dia aku baca Quran. Terus wasami'na wa ta'. Nah, kita dengar Quran hari tak sami'na juga. Okey. Ini maknanya kita kata jin ada Islam ada bukan Islam. Jadi kalau ada manusia yang bukan, yang perangai lebih buruk, maka dia lebih buruk dari jin. Bila faham? Jin ada baik, ada tak baik. Ada beriman, ada tak beriman. Ada durhaka, ada tak durhaka. Jadi kita nak pilih yang mana. Jadi kalau kita durhaka dengan Allah, bermakna kita geng dengan dia tak? Dia akan guna kita jadi geng. Dia akan tonggang kita jadi penunggang. Itu yang kita bila kita kata dia pegang nafsu kita dari ujung tanjung, dari buka mata sampai tutup mata balik. Ini yang kita yang Sayyidina Ali kata apa? Aku jadikan nafsu aku tu sebagai tonggangan, bukan dia yang tonggang aku. Aku yang tonggang dia. Bermakna kita yang menentukan nak makan apa, nak minum apa, nak buat apa, nak fikir apa, nak cerita apa. Nampak tak? Nak baca apa, nak ibadah macam mana, dan nak bangun pukul berapa. Kita yang tentukan, bukan nafsu. Allah tadi letih benar. Atau ada orang kata, Allah kenyang sangat pula makan, dah ngantuk pula.
Selalu kita kait begitu kan. Tak boleh kuliah tengah hari, ngantuk. Siapa bagi ngantuk? Siapa bagi ayat tu? Nabi pernah kata tak, jangan kuliah tengah hari nanti ngantuk? Ada? Tak ada. Tapi kita buat satu asumsi ataupun kita buat satu andaian bahawa kalau petang mesti ngantuknya, pagi pun ngantuk. Tu saja kita lah, betul? Itu sebab kalau boleh jangan duduk belakang-belakang sangat. Jangan kecil hati pula orang belakang. Allah, bukan musik pun, okay? Tapi nak ingat-ingat saja. Tu yang belakang tu semua orang yang dah. Okey, maknanya kata-kata, maknanya jin dan manusia ada, syaitan itu keturunan jin, okey? Dan dia boleh masuk juga pada manusia. Jangan kata pula jin tu manusia pula, alatih lagi. Itu pun takut juga silap, boleh? Jin tetap jin. Tapi kalau jin Islam okeylah berkawan dengan kita, betul? Tapi sebab kita tak kenal dia, tak tahu, tak nampak mana Islam, mana tak Islam, betul? Maka kalau hati tak bersih, kalau hubungan dengan Allah tak kuat, cinta dengan Rasulullah tak ada pendinding ataupun tak kukuh, maka kita tak ada protector. Faham? Sebab tu bila tak ada protector, maka dia senanglah masuk. Dia masuk melalui fikiran kita dulu. Kita fikir, dia bagi logik dulu. Okay? Ada solat 5 waktu, dah okey lah tu. Wajibnya solat 5 waktu, sunat tu sunat je. Bila sempat buat, tak sempat dah. Sebab dia akan bisik yang sunat tu ala kecil je. Boleh nampak? Jadi maknanya dia boleh masuk melalui apa naluri kita. Kita berat nak buat ke berat tak berapa nak berat. Boleh faham? Kalau yang berat puasa sunat, apa jadi pun dia puasa, betul? Tapi kalau tak berapa berat, alamak ada kenuri pula kat rumah hujung tu. Macam mana? Orang tu dah jemput dah. Dia pun merakam lah, ataupun kita kata meramal lah apa benda yang membolehkan dia tak puasa. Okey? Dengan sebab itu kita kata semua ibadah harus ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, nanti setan loncat-loncat kita. Okey, sebab itu apa kekuatan-kekuatannya mesti balik berasas pada ilmu. Jadi tadi kita kata jinnya dua, jin yang taat, jin yang durhaka. Jadi jin yang durhaka itulah jin yang jadi setan, dan manusia yang durhaka itulah juga gengnya setan. Jadi jangan durhaka dengan mak, durhaka dengan suami, durhaka dengan Allah, dah high class lah. Memang kong kali kong punya, betul? Sebab itu perkataan durhaka tu pada orang Islam sangat besar. Sangat besar. Jangan ambil mudah. Sebab itu kata kalau isteri diperingatkan jangan durhaka dengan suami. Jangan durhaka dengan ibu bapa. Okey? Jadi itu peraturan yang nak menggambarkan pada kita, alah, suami saya kan kisah sangat, dia okey je. Dia understanding. Ramai tak orang buat ramalan macam tu? Dia tak kisah hasil saya jalan ada orang kawan je, okey je. Hati-hati, kadang kebanyakan orang lelaki tak bercakap, betul? Dia simpan. Okey, jadi hati-hati. Kalau diam tu maknanya bukan setuju sangat pun. Okey, lebih baik dia cakap okey pergilah, okey, tapi balik cepat sikit, okey tak? Kalau jadi oh yalah, tu hati-hati. Okey. Jadi kita katakan bermakna kalau jin yang berdurhaka itu syaitan, maka manusia yang durhaka itu gengnya syaitan. Jadi tolong semak diri kita. Berapa lama aku nak jadi durhaka dengan Allah? Berapa lama aku nak durhaka dengan sahabat? Macam mana aku nak durhaka dengan kawan-kawan? Durhaka artinya tak taat, betul? Jangan ingat kat mak je seorang. Okay? Anak durhaka je ingat, kawan durhaka tak ada. Majikan durhaka tak ada. Anak saudara durhaka tak ada. Ada. Siapa yang lawan Allah tu durhaka lah orangnya. Jadi ambil kira bahawa kita kata taat dan durhaka itu adalah benda yang Allah tak nak. Allah tak suka. Allah suka yang tak nak, yang nak taat, tak nak durhaka. Tak nak durhaka. Maka sekali lagi kita ambil kira, kita nak masuk manusia yang ada perangai setan ke tak ada? Ada ke tak ada? Jadi tolong protect diri kita. Sebab itu kita kata baca Quran itu merupakan pendinding nombor 1, betul?
baca surah, zikir, apa semua itu adalah pendinding. Dengan cara hatinya working, hatinya hidup. Kita baca tapi hatinya mati. Letih juga kita. Apa makna hatinya mati? Pegang tasbih tapi sombong. Pegang tasbih tak nak tegur orang. Pegang tasbih tak senyum. Pegang tasbih jalan nongak langit. Hati-hati wo. Kadang pakai dah cantik dah, tapi cara bawa diri dia tak berapa cantik. Nak membetulkan pakai je letih kan. Apalagi nak membetulkan diri orang yang makai. Sebab ramai hari ini tendensinya dia rasa dia pakai tu dia dah warak dah tu. Okay? Tidak mengambil kira faktor karakter, tidak mengambil kira faktor akhlak. Jadi kalau dah pakai lingkup-lingkup macam ni, senyumnya banyak lah. Syukur Alhamdulillah. Subhanallah, ya Allah. Itunya banyak, jadi dia dapat exercise. Ya Allah, subhanallah, astaghfirullah. Betul? Exercise yang masa so that sesuai dengan muka yang dah bertutup tu. Muka yang dah lengkap cantik tu. Jadi mukanya cerah, mukanya lapang, mukanya tenang. Sebab itu menggambarkan hati. Sebab itu kalau Imam Ghazali kata, kamu pakai cantik dah, nak bawa keluar tu tak wangi. Faham? Pakai dah cantik tapi tak wangi. Okay, macam siapa baca Quran, kalau orang mukmin baca Quran wangi, orang munafik baca Quran ada bunga cantik wangi tapi tak wangi, letih. Kita kalau boleh dah pakai cantik macam tapi nak wangi. Yang santunnya dia, yang lembutnya dia, yang manisnya dia, senang tegur orangnya dia, yang baiknya dia, yang pemurahnya dia. Sebab itu sedekah tu syukur Alhamdulillah dapat sedekah RM1. Okey. Okey. Maka kita tengok Allah firman kata apa? Firman Allah dapat Al-An'am ayat 112. Kata Allah berfirman yang bermaksud, dengan demikian kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh. Setiap Nabi ada musuh. Jadi kalau kata Nabi ada musuh, kita ada tak? 4 lori ada. Okey. Iaitu musuh yang pertama setan-setan. Setan-setan musuh-musuh dari jenis manusia. Sebab itu semua Nabi ada penentang. Betul? Ada orang yang tak terima. Apa sebab tak terima? Sebab itu Allah ciptakan untuk jadi musuh. Siapa menentang Nabi bermakna menentang Allah. Siapa durhaka dengan Nabi dan durhaka dengan Allah. Jadi durhaka dengan Allah, durhaka dengan Nabi, nak menggengnya setan. Itu dia punya pusing. Yang kita nak apa kata orang setan. Tapi muka macam muka setan. Bahasa macam bahasa setan. Betul? Sebab itu Nabi kata apa? Sebab itu Nabi itu akhlaknya terbaik. Ya Allah. Jadi apa yang membuat dakwah Nabi berkesan bukan sebab dia handsome, bukan sebab baju jubahnya labuh je tak. Tapi kerana akhlaknya sangat wangi. Wangi je terkeluar banyak. Kalau bunga tanjung tu wanginya lalu bawah pokok je. Okey, sampai lalu bawah pokok bunga tanjung kan wangi. Betul? Ada rasa tak? Pernah dengar tak? Pernah rasa? Alami tak bunga tanjung tu besar mana bunganya? Kecil. Itu tahulah tu. Halus je tapi letak dalam bus. Dalam pers kita 2-3 kuntung je. Ada apa dalam pers wangi-wangi ni? Maru juga. Sebab orang Melayu mengaitkan wangi dengan hantu. Ini bau wangi ni apa ni. Memang bunga kebanyakannya wanginya keluarnya malam. Okey? Kalau kita kata ada bunga yang namanya sundal malam, Masya Allah. Saya kata kenapalah namanya buruk benar. Tapi wanginya sepanjang jalan tu. Okay, sebab itu ada sepokok tepi longkang tu lah. Jadi bila anak balik lambat, ada bau wangi tu tak? Cuba tengok kat tepi, tak apa yang wangi. Kalau tidak dia terus tergambar bila wangi je. Alamak, ada lintasan lah pula ni. Jangan lintas kat aku dah le. Udah ke situ pula doanya. Kan dia akan sesat menyesatkan. Boleh nampak? Jadi sekali lagi kita nak katakan, dan demikian kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, iaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Artinya Allah dah bagi tahu dah dari jenis manusia dan jin. Okey. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah. Setan tak kacau kita kasar-kasar tak ada.
Okay? Dengan bahasa yang elok-elok. Okay. Sebab itu jurujual tu dilatih apa? Boleh memujuk, ya Allah, tak nak beli pun jadi beli, bagi rasa, bagi pakai, bagi tengok. Ya Allah, Umi nak beli air kangen tu kemarin, orang tua hantar air tu dalam satu botol tu hampir setiap 2 minggu. Loh, apalah rajin menung hantar air ni, rupanya di ujungnya nanti keluar mesin. Okay. Kita tak tahu kan. Jadi pujukannya tu, bukanlah kata orang jual tu setan, jangan pula salah. Satu hal pula lagi bawa cerita teruklah doktor ni. Bukan itu. Artinya daya pujuk yang nak dibina. Okey? Dari daya pujuk yang dipegang, yang ada pada jurujual itu patut jadi sebahagian daripada kekuatan kita. Macam mana boleh mempengaruhi orang daripada tak ndok jadi ndok, atau daripada tak suka jadi suka. Betul? Belilah tu. Lagi apa? Dah rasa, dah tanya lagi, minum air ni rasa macam mana ya? Alamak. Dia ada follow upnya tu cantik. Oh, jangan main-main. Kita tak sedar, tiba-tiba lah keluar mesin sudah. Okay? Jadi kita katakan kekuatan, sebahagian mereka membisik, mesti ingat, membisikkan yang elok-elok. Ini yang kita tak pasai. Katalah solat lambat je. Lambat kan, Zohor nak balik. Kita nak balik cepat ni Zohor ni. Alah, panjang lagi Zohornya. Kan Zohor sampai pukul 4. Kan 4 suku. Sekarang dah 4.30. Okey je, masih boleh makan lagi. Nak tambah sikit lagi. Kan selalu ada. Kan selalu dapat sedap macam ni. Bukan selalu dapat makan dengan dia. Bukan selalu dapat kedai ni. Oh, dia punya pujuk tu non-stop. Akhirnya kita lah. Boleh. Umi nak bagi kita ingat, di mana pun kita akan dipujuk. Kita akan dipujuk. Nak ada dapat beli 1 dapat 3, beli 1 dapat 4. Okey. Semalam nak mi kita beli 1 dapat 4, beli 2 dapat 8. Allah. Nak beli ke tak beli? Rugi kalau tak beli. Bukan ada selalu 4-5 tahun sekali. Tak ada suruh beli, jangan jadi bodoh. Belilah yang tengah murah ni, tak ada. Dia masuk sikit. Pattern ni bukan ada hari, tahun ini je tak tahu ada ke lagi pattern ni dah. Rugilah awak, ketinggalan le. Tak sama standard lah. Oh, jangan main-main. Kita di kedai saja. Sebab itu Nabi kata tempat yang paling dilarang pergi pasar. Okay, antara tempat yang kalau boleh jangan duduk lama-lama ialah pasar. Pasar besar ke, pasar kesik ke, pasar raya ke, pasar hantu ke, pasar apalah. Namanya pasar. Artinya tempat orang jual beli. Ya Allah. Nampak tudung bergantung, bukan nak beli pun. Nengok je. Tak ada warna kegemaran macam mana. Betul? Jadi ini kekuatan. Jadi sekali lagi, kekuatan iblis kena bagi tahu bahawa mereka berbisik-bisik. Mereka bisik kat kita, bukan paksa kita beli pun. Okay? Bukan paksa kita datang pun, tapi dibisik. Dia kekuatan pertama yang kita nak. Bisiknya tu dengan perkataan-perkataan yang indah, tapi hujungnya untuk menipu manusia. Hujungnya nak menipu. Dia tunjukkan satu bahagia yang tak benar, sebenarnya tak ada. Kita nampak je macam gini-gini. Awak kalau pakai bedok ni, awak nampak kelit-kelit, noni-noni. Padahal tak ada pun. Kita boleh dengar je kata, you nampak putih, nampak ush. Okay. Nampak muda lagi cepat beli. Betul? Nampak putih lagi cepat beli. Ya Rabbi. Okay. Sebab itu kita kata sekali lagi, dia akan tipu semua manusia kecuali manusia yang dipilih Allah. Okay? Maknanya sekali lagi, kalau Allah nak selamatkan kita, maka kita selamat. Kalau Allah tak nak selamatkan kita, Allah nak selamatkan orang yang jauh ke yang dekat? Allah yang dekat dengan dia. Betul? Sebab itu kalau tak beli bukan rugi. Rugi hang tak beli. Allah dah tengok, dah jumpa dah. Allah. Boleh faham? Jadi dia bagi kita rasa tekilan. Tapi kalau Allah nak selamat, tak payahlah baju banyak dah.
Betul? Baju banyak dah. Tapi ada seorang hamba Allah kecil hati. Okay, dia nak belikan baju. Umi kata, udahlah tu. Takut tak sempat pakai. Umi maksudkan tak sempat pakai tu apa? Mati banyak lagi baju yang tak pakai. Okay, contoh, bukanlah banyak sangat bajunya. Benar pula. Macam dia seorang banyak baju, betul? Sebab bila baju orang pakai, rasanya bersalah kalau tak pakai. Kalau orang bagi, kita macam mana pun kita nak pakai, betul? Jadi kata nantilah kita nak belikan ini, ya Allah. Udah dia kata dia tak ada duit pula. Janganlah kedekut sangat. Kami ni, saya bukanlah banyak duit, tapi saja nak bagi. Loh, kecil hati lagi. Boleh faham? Jadi kita kena terang kat dia. Bila kata tak sempat pakai, bukan maknanya suruh pakai jalan. Dia kata pakailah pergi mana-mana pun. Dia faham masa. Faham tak? Tapi kita faham mati. Kan dua benda yang beza. Jadi kesudahannya apa? Lantak nak bagi-bagi. Boleh faham? Apa pun orang bagi ambil. Itu rezeki. Nak bagi pahala kat dia, betul? Tapi lambatlah dapat pahalanya. Sebab kalau pakai kita nak pakai hari-hari pun letih ke, pakai rumah kopi ni kelin-kelin aku biar betul ke? Betul tak? Orang kata pakai hairnya, betul? Pakai je lah bila-bila pun. Jangan takkan kelin-kelin nak pakai tidur kan? Itu contoh. Tapi bila salah faham, dia jadi susah. Nah, saya tak adalah banyak duit, tak adalah beli baju mahal-mahal. Bukan itu maksudnya. Bila tak sempat pakai, dah nak mati dah, tengah sikit je lagi umurnya. Okay? Itu tujuan. Jadi itu pun iblis usik tu. Okay? Dia boleh tersinggung kata bila tak sempat pakai. Macam kita tak nak pakai baju dia lah. Macam tu. Faham? Ataupun kita pilih-pilih baju dia jadi kluster, nak kelas 2, kelas 3 gitu. Memang baju je tak berapa mahal. Tahulah doktor pakai baju mahal-mahal. Dok, baju derma je semua. Tapi bukanlah derma banjir kan? Sebab rumah Umi tak banjir pun. Okey. Jelas takat ini? Jika Allah mahu, jika Allah berkehendak, jika Allah sayang kita, Allah akan bantu. Betul? Sebab itu bismillahirrahmanirrahim 'alallah itu modal intro nak keluar paling besar. Bunyinya macam kecil je. Bila kita serah perjalanan kita tu, kita serah kerja kita tu kepada Allah dengan harapan Allah jaga dari proses sampai balik nanti. Boleh faham? Sebab itu buat penyerahan dulu. Kalau tak menyerah, Allah dah tak jaga kita. Kita serah dulu dengan Allah. Okay? Kita mengantung dulu dengan Allah. Kita bagi tahu, ya Allah, aku ni begini. Hasilnya macam mana terpulang kamu, ya Allah. Tapi yang pentingnya terima, ya Allah, ibadah aku ni. Okay? Ada orang kata saya tak boleh masak, saya tak sedap. Ada tak orang kata, siapa masak sedap kat tangan? Mati tak ngaku, betul? Sebab rata-rata dalam kepala otak kita, kalau masak tak sedap kat kedai, sedap. Boleh faham? Jadi siapa yang bagi tahu tak sedap tu? Siapa yang bisik tak sedap tu? Masak je kerana Allah, ya Allah, Tuhan aku bagi dia sedap, ya Allah. Sedap ke tak sedap? Kita jarang serah pada Allah. Sebab itu setiap kali masak, walaupun mata kebau, mata kucing, apa pun telurnya, serah pada Allah, ya Allah, bagi telur ni sedap, ya Allah. Bila kita niat Allah nak bagi sedap, masakan tu jadi semua sedap. Campur apa ya? Tak ada apa-apa, garam kan, benda je, bawang je kot. Kacau, ya Allah subhanallah, jadi dia hebat, jadi dia sedap, ya Allah. Sebab kita nak Allah yang bagi sedap, bukan dia. Allah bagi sedap kat mana? Dekat makanan ke dekat orangnya? Itu pun satu hal juga. Tekan kata lapar, makan lah. Udah rasa-rasa orang tu bahagia tak nak makan? Tak. Kita nak, pertama kita makan masaknya bahagia, dan kita nak orang yang makannya juga bahagia. Ya Allah, minta maaf lah, ini je yang ada rumah kita. Ini jaja yang sempat masak. Kita menyerah lah dulu, betul? Ni tengok kita ada masak sendiri ni, jangan main. Masya Allah. Ingat kita tak boleh masak ke? Ya Rabbi. Kan ada orang tak, ini masak sendiri ni, jangan main-main. Wah, ini kuih buat sendiri ni. Act lah tu. Bunyinya macam gurau. Okay? Bunyinya macam tak ada apa-apa.
Selalu kita ini biskut buat sendiri. So aku tidak sabar buat. Betul tak? Tak payah cakap. Ini syukur alhamdulillah saya nak bagi ni biskut cantik saya ni, biskut sedap saya ni. InsyaAllah dia makan sampai habis tong. Sebab kita dah kata saya nak bagi biskut sedap saya. Saya nak bagi biskut resipi mak ayah saya. Whatever lah. Jangan kata ini buat sendiri. Homemade. Allah. Rasa bangga besar homemade tu. Itu setan masuk badan nak sedekah tu dah cantik dah. Tapi Allah kata apa, kalau kamu ni tak bagi niatnya kepada aku, tak serah balik kepada aku, dia terpesong. Sebab setan lalu ikut kita depan belakang kiri kanan, betul? Setiap patah perkataan kita tu kalau boleh dia nak belok kan. Ingat jadi penceramah ni senang ke? Susah kok. Entah apa-apa nanti keluar tak gila ke? Tu dirakam lagi tu. Ini baru dirakam manusia, belum dirakam lagi rakib dan atib, betul? Jadi tanggungjawabnya sangat besar. Sebab itu kamu kena faham apa yang kamu cakap. Dan kamu buat orang yang dengarnya faham. Kau tidak bunyinya macam sedap tapi tak faham. Jangan. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Jadi sekali lagi ingat, apa yang terjadi pada kita balik berpandukan kepada apa yang kita tawakalkan kepada Allah, apa yang kita serahkan kepada Allah. Okey, sebab itu kita kata sekali lagi, syaitan adalah keturunan jin yang durhaka. Syukur alhamdulillah. Ingat itu cukup lah. Okey. Bila kita kata syaitan adalah jin yang durhaka, aku tak nak jadi orang durhaka dengan Allah sebab aku nanti geng dengan dia. Ini yang kita perlu tahu. Okey, yang jin adalah syaitan adalah gelaran kepada jin yang durhaka, dan dia boleh jadi pada manusia yang juga durhaka. Jadi dia bukan nama khusus, dia adalah kata sifat, karakter setan tu ada. Waktu walangnya dia adalah jin, betul? Sebab itu kalau kita tengok apa dia tadi, Surah Al-Kahfi, Iblis merujuk kepada salah satu nama jin yang namanya Azazil. Kita pernah dengar kan? Okey, sebab itu kita kata dalam Al-Kahfi, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah semua mereka kecuali Iblis. Apa sebab dia tak sujud? Dia dari golongan jin. Ini Allah dah beritahu. Iblis yang tak nak sujud tadi adalah dari keturunan jin. Jadi jangan main-main. Dia kena masuk jin apa. Jangan main-main. Jangan rasa-rasa aku naik jin dah ni. Oh jangan. Okay. Setengah orang naik syekh lah, naik apa-apa. Jangan. Okay. Sebab Allah dah bagi tahu dalam surah Al-Kahfi ayat 50 bahawa dia dari golongan jin. Iblis yang tak nak sujud itu dari golongan jin. Sebab itu sangat ramai orang-orang yang boleh merawat jin. Betul? Kalau dah rasa tak boleh pakai Panadol, tak boleh pakai, dah tak boleh tidur, tak boleh apa, itu bukan lagi dah sakit-sakit biasa. Betul? Sebab dia masuk dalam saraf kita, masuk dalam hati kita. Okey? Maka dia mendurhaka perintah Tuhannya. Jadi Allah dah beritahu bahawa Iblis itu keturunan jin, dan keturunan jin yang mendurhaka. Okey, sebab itu kita kata jin itu adalah merupakan dulu merupakan orang yang paling rapat dengan Allah, paling dekat dengan malaikat, kemudian berubah menjadi ingkar sebab tidak mahu sujud kepada Adam, manusia pertama ciptaan Allah. Kalau dengan Adam kalah, Nabi Adam kalah dengan jin, siapa besar? Ada apa yang tengok ke atas? Aircon tak jalan lagi ke apa? Ada jin kat atas. Okey, tak apa. No problem. Itu gangguan, tak kisah. Sebab itu dia tu kena gangguan. Gangguan siapa? Dia sekecil-kecil gangguan. Baru nak tengok aircon jalan ke tak jalan. Macam tak rasa je. Dia akan galak kita untuk turn. Sebab dia nak kita lawan dengan Allah. Naklah majlis ilmu macam ni. Oh lagi ya. Sikit jentik pun nampak cicak jalan. Perhati sampai habis. Sebab itu kerja dia. Okey.
Maka sekali lagi kita katakan, bayangkan daripada jin yang paling rapat dengan Allah jadi paling mendurhaka. Besar ke kecil? Besar dosanya. Jadi tolong ambil kira. Durhaka lah kerja yang paling buruk. Kerja yang paling memutuskan hubungan dengan Allah. Jadi sebab itu pada anak kita, jangan durhaka pada mak bapak. Kerana besar sangat. Iblis atau jin akan lambung-lambung dia. Okey. Kemudian surah Ar-Rahman Allah berkata, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Ar-Rahman ayat 15. Jadi kita dah tahu jin daripada api. Manusia daripada antara jisim dia ataupun antara sifatnya, kalau mengikut ulama As-Sayyid Alawi bin Ahmad mengatakan, jin memiliki zat yang halus. Faham? Halus. Sebab tu dia boleh masuk di mana? Sebab lubang bulu rumah kita ni boleh masuk jin. Okay, sebab itu kalau kita kata kenapa perlu sentiasa jaga uduk supaya jin tak usik. Sebab itu kita basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Dia nak masuk ke mana? Jaga. Putus ambil. Berapa orang nak larat buat bedak mahal weh. Habis make up. Betul? Pun letih juga. Kerana kita sayang bedak dulu daripada sayang diri. Itu yang kita banyak terasuk tu. Jadi bila sayang make up, maknanya kita rasa kita lawa lagi. Aku dah solat kan tak lawa pula. Faham tak? Jadi sebab itu kalau ada orang kata, tak apalah kita sayang make up. Kerian lah kau. Allah, solat duha tu kita baru make up pagi. Dah solat duha, dah make up balik. Tu dah baru make up, dah nak zuhur. Allah. Jadi dia ambil zuhur yang last. Siapa suruh? Jin suruh. Okey. Hati-hati weh. Sebab dia halus, kita tak nampak dia, dan dia nampak kita, tapi halusnya boleh masuk sampai ke tulang, sampai ke lubang bulu rumah. Okey. Dan dia dapat berubah-ubah. Ini yang buat kita sakit perut. Dia berubah menjelma jadi apa pun. Sebab itu kalau dia masuk dalam badan manusia, manusia tu jadi macam, ya Karim, Mi sempat pergi satu rawatan. Kepak engku merawat orang tu jadi, kita panggil dia transform. Transform maknanya orang yang datang tu, orangnya baik, lembut, penuh masa belum dirawatnya tu. Maknanya datang nak dapat rawatan, tapi bersembang masa nunggu giliran tu, orang normal je. Okay? Tapi bila mula dirawat, suara jadi besar. Muka jadi jangan main-main weh. Mereka kata, ya Allah, ini jin besar mana yang masuk ni lah. Bila kita belajar, kita tahu. Kita tengok orang tu berubah. Sebab itu kita kata kalau dia hilang normal tu, maknanya dia sudah dikuasai sepenuhnya. Jadi perawat pun suara jerit tinggi, kamu siapa? Datang dari mana? Saya bila dengar jerit baru, saya. Kamu takut pula. Tadi berani sangat. Dia bergaduh macam tu gaya. Takut kita weh. Tu contoh. Itu pun satu faedah kita dapat tengok rawatan orang yang kita masuk, yang terkasuk tu. Supaya kita tahu mana rupanya kalau dia berubah, mana rupanya kalau dia jadi tak normal. Dalam keadaan a few second je. Kita sembang dengan dia, dia tanpa turn dia, terus jadi dia pegang je ibu jari dia, terus jadi terlepaskan saya jangan suruh saya keluar, saya tak nak balik, saya jangan lah, panjang sembang. Faham tak? Takut. Dia suruh satu je, keluar sekarang. Aku tak nak keluar, aku tak nak balik, jangan suruh aku balik. Ya. Pada orang yang tadi lembut, santun je. Bagaimana pengaruh dia punya dekat, punya cepat, punya besar. Okay. Ada yang sampai berguling-guling. Budak umur 8 tahun je, 4 orang pegang tak lepas. Maknanya dah masuk segala-galanya. Dah masuk dalam makanan, dah masuk dalam minuman, dah masuk dalam nguap. Kita nguap selamba. Kita tengok anak nguap pun buat dek je. Apa sebab? Sebab kita dah tak tahu yang jin ni halus. Dia boleh masuk ikut semua rongga. Kita dah pakai tutup telinga, dah tutup hidung, dia tak tutup lagi. Betul? Artinya rongga besar, dia paling suka di mulut. Dia paling suka di mulut. Jadi nak bagi tahu, jangan menganga mulut tak pasal-pasal. Aduh, kita tak perasan kita nganga. Iblis lompat bila-bila.
Ini bukan kerja mudah sebenarnya. Tapi kita dah permudah-mudahkan. Boleh pangang. Buka je dia lompat masuk loh. Buka aja, nguap aja. Nguap tu bukan lama kan, berapa minit? Ada seminit. Berapa saat je. Itu pun dia, kalau orang Perak kata, kalau Tok Guru ni kata apa, gedudup dia masuk. Gedudup maknanya berebut-rebut dia masuk. Dia nak cari ruang kita nguap tu. Dia maknanya bukan masuk satu. Kalau kata sebab dia pun berjalan dalam geruk. Jin berjalan dalam geruk. Okay? Itu kadang-kadang ada yang besar, ada yang kecil, ada jerit besar, ada jerit kecil. Okay? Sebab itu kata-kata ada yang baca ayat kursi, dia jerit-jerit juga. Dia pun sama jerit juga. Ayat kursi jerit, dia pun jerit. Aduh. Jangan ada yang dia ikut ayat kursi tu, dia tak keluar juga. Okay? Artinya sekali lagi balik pada hati. Kalau kita tengok orang rawatan, kalau orang hatinya baik, dia lain. Kalau hati memang karat-marat sekali, memang orangnya meragam banyak, datang buat rawatan, dia akan keluar macam-macam sampah. Dia akan maki, hangun dan sebagainya. Ini sebahagian daripada yang Allah bagi kesempatan untuk kami tengok. Tak nampak kan, benda tak nampak. Kalau kita kata tak nampak, kalau tak nampak betul-betul depan rawatan tu, tak lepas lah juga. Kita pun tak berapa nak faham. Okay? Jadi uduk itu bukan kecil peranannya. Nguap yang nak kena jaga tu bukan kecil. Kerana kita memberi ruang terbesar untuk jin setan masuk dalam perut. Boleh? Dan kita tak tahu nak keluarkan bila. Dah masuk dia nak keluar bila? Mana alhamdulillah kita, mana zikir kita. Itu proses nak keluarkan. Okay, sebab itu zikir tu mahal. Kamu ingat Allah masa duduk, masa berdiri, masa baring, masa bila yang Allah kata tak payah zikir? Tak ada. Masa dia tandas je lah kot. Itu pun dari hati tak salah juga, betul? Ini kekuatan. Yang Umi nak ialah angkat balik. Masa nguap tu mahal. Protektor besar. Okay? Masa kita nganga tu mahal. Sebab memang setan nak kita buka mulut. Nak kita. Sebab itu kalau sekali dia masuk, yo. Itu tak berhenti bercakap. Dia dah penuh ke dalam. Okay? Sebab dia halus, okay? Dan dapat berubah-ubah. Bila dapat berubah-ubah, maka sekali lagi kita takut kita sebahagian daripada tempat singgah dia. Kita sebahagian dari tempat duduk dia. Rumah kita dia memang tempat singgah dia. Sebab itu dalam rumah kalau tak ada ayat Quran, dia tak balik. Dia duduk settle kat situ. Kalau bilik yang 3 hari tak masuk, ni orang yang rumah banyak bilik, 10 bilik, 8 bilik, 15 bilik, gila. Kami tengok, ya Allah. Contoh, lagi banyak bilik yang tak dimasuk. Oh, dia datang seangkatan. Oh, bilik ni tak ada orang, jom. Kita kenuri kat sini. Lepas 3 hari tak ada orang masuk lagi, kita duduk sini terus lah. Jadi bila orang lain masuk, ada nampak terbayang itu, terbayang ini. Saya nampak ada benda dalam bilik dia tu. Apa, nampak macam hitam, nampak macam tu. Ini ramai lah orang bercerita. Sebab itu hati-hati bilik banyak tu. Jangan act sangat. Kerana banyak benda stok simpan. Okay? Jadi kadang-kadang kita kata, kenapa anak kita takut tidur di bilik kosong? Bilik seorang. Takut sebab apa? Dia penuh dah. Dia penuh, jadi kita masuk tu dah berempit-empit. Kan ada mimpi tertindih, ada mimpi macam-macam kan? Itu maknanya kita tidur atas dia. Dia tindih lah kita balik. Sebab itu bacalah semua ayat kursi, ayat meja, whatever yang ada. Supaya kita kalau tertindih dia terkeluar. Okay? Jadi kalau kita kata kenapa nak tidur, uduk dulu. Bukan uduk nak solat, uduk nak tidur. Supaya kita baring tu tak tertindih dia. Kenapa tepuk, kenapa gosok. Dah lah bangunlah aku pula tidur. Okay? Tu letih lagi, ya ke katanya. Jangan. Ada yang bercakap siap, ya Allah. Okay, ada seorang sahabat datang rumah. Doktor, saya tak tahulah kenapa. Dia walaupun dah tua tapi nak kahwin juga. Okay, contoh tapi dia minta pandangan. Ada Umi tahu je datang sampah kan. Dengar je semua. Doktor, saya ni gini dan saya memang bercadang. Tapi ini kes
Bukan nak bagi tahu orangnya, tapi kes yang datang. Okay? Dia dah kahwin 9 kali. Tapi tak tahu rumahnya meragam. Jadi rumah mungkin tak tenteram dan sebagainya. Dia kahwin cakai kawan. Bukan salah dia. Hanya kata, ya Allah teruknya orang tua ni, apa nak jadi. Tak. Dia mulut apa, otak kotor, otak setan masuk. Dia gambar macam-macam. Okay? Satu daripadanya apa dia kata, saya takut duduk seorang kerana dalam rumah saya ni macam-macam bunyi ada. Bunyi orang ketuk pintu ada, bunyi orang jalan ada, bunyi orang buka paip ada, bunyi orang macam-macam bunyi. Akhirnya saya tak pasal cakap, ini rumah aku, ni rumah aku, kau balik le. Apa duduk sini? Faham tak? Jadi kalau nasib tak baik, bunyi suara dia juga. Aku numpang je. Takut tak? Jangan sampai bercakap dengan dia semasa olah-olah dia existing. Boleh faham? Bermakna kita takut dia. Dia takut kita. Okay? Jangan kita takut dia. Yang jadi masalah, kita takut dia. Okay? Bila kita takut dia, dia lagi besar, lagi besar, lagi ramai, lagi ramai. Okay? Sebab itu jangan tinggalkan bilik kosong atau selama 3 hari. Sebab itu kawan saya rumahnya ada 5 bilik. Dia single lady. Setiap hari dia tukar bilik solat. 5 hari di Senin dan Selasa, Rabu, Khamis. Itu bilik saya solat hari Senin, ini hari Selasa, ini hari Rabu, ini hari Khamis. Nak bagi supaya dia tak duduk jadi bermestautin. Kalau dia singgah betul dia balik lah. Okay, contoh. Ni nak jaga rumah. Kenapa rumah tu bila dah banyak sangat ramai dia, maka kita jadi dalam rumah jadi masalah. Malas solat, letih solat, bergaduh, anak liat, nak buat benda salah, nak bertengkar, nak gitu. Sebab itu bukan salah kita pun. Tapi dalam rumah tu ada banyak benda simpanannya. Stoknya bertambah hari-hari. Sebab tak dibuang. Okay? Berapa kali kita baca Yasin, berapa kali kita baca Quran, berapa kita baca Al-Baqarah. Berapa kali kita tinggalkan Al-Baqarah yang berbunyi. Kalau tak sempat baca, period, bunyi, pakai kaset, pakai CD, pakai apa benda pun lah. Tapi ada Al-Baqarah di situ. Ada dibacakan ayat kursi, ada dibacakan Al-Baqarah. Ini sebahagian daripada yang kita tak berapa berat. Yang beratnya sapu sampah, kemas, dia bunga. Itu sibuknya. Tapi tak belajar nak bersihkan rumah kita daripada sampah-sampah yang tak nampak tadi. This one of the reason kenapa Umi nak buat tajuk ni ke sini. Okey, kemudian kita kata apa persamaan antara jin dengan manusia? Ada sama tak? Kami tak belajar. Pertama, jin dan manusia dua-dua ada akal. Kita berakal, dia berakal. Tapi jangan sampai akal dia masuk dalam akal kita. Boleh faham? Umi ni permudahkan istilah-istilah Arab ke istilah-istilah tasawuf tu supaya kita tenang faham. Okey, pertama dia ada akal, kita ada akal. Dia ada ilmu, kita ada ilmu. Ingat kita cerita pengawal atau penjaga Baitul Mal masa Nabi ada. Agak dia bagi mengajar ayat pada orang tu. Aku dapat ayat ni semasa aku dalam Baitul Mal kerana iblis ajar aku begini. Jangan kata dia tak pandai. Jangan kata dia tak tahu. Okay? Dia pandai macam kita juga. Kalau belajar. Takut dia pandai, kita tak pandai. Letih lagi. Okay? Ketiga, kita katakan maknanya dia ada akal, ada pengetahuan, ada ilmu dan dia mampu membezakan mana yang baik, mana yang tak baik. Mana orang beragam, mana orang tak beragam, dia kenal. Mana orang yang warak, mana yang tak warak, dia kenal. Sebab itu lagi banyak kita baca Quran, lagi banyak kita bersihkan hati, lagi banyak kita bermikir yang baik-baik, lagi banyak kita zikir, lebih banyak kita dapat tenang. Betul ke tidak? Apa sebab tenang? Dia tak masuk ganggu. Dia tak masuk. Katalah, kenapa mandi sebelum subuh tu mahal? Siapa mandi sebelum subuh? Katakan. Tak ada ngaku pula, riak pula kau. Kita kisahlah, buatlah. Yang belum buat. Kenapa mandi sebelum subuh? Tu mandi pukul 2, pukul 3 itu sangat mahal harganya. Sebab nak bagi kita segar, nak bagi kita sihat, nak bagi kita iblis tak ada can nak selimut kita. Ingat tak bila kamu tidur, kamu dililit berapa lagi? 3 lilitan. Okey, maknanya kalau kita dapat bangun sebelum subuh dan mandi sebelum subuh, kita buka semua ikatan-ikatan tadi.
Dan kita akan dapat rasa segarnya mandi selepas subuh dan mandi sebelum subuh. Boleh? Kalau dapat air sejuk, tu soal air panas. Kalau tak lalu juga mandi air panas, janji mandi. Betul? Jangan sampai tak mandi. Tak boleh sejuk sangat. Udah apa ham tak tahu. Lepas tu masuk selimut balik, tak jadi benda juga. Betul? Itu pun tak bolehlah rigid sangat. Orang dulu memang dia suruh mandi air sejuk je kan. Sebab dulu tak ada aircon. Kita dalam rumah dah ada aircon, betul? Jadi kalau sampai lepas mandi masuk selimut, tak payah apalah. Okey. Jadi mandi je lepas ada. Asalkan kita mampu untuk ibadah. Apa yang kita rasa nak subuh dan selepas subuh tu tak cepat ngantuk. Sebab kita masih dalam kawalan. Boleh faham? Ini kekuatan. Jadi tolong angkat, tolong ingat kalau boleh. Jadi jangan kata dia tak tahu yang baik, tak tahu yang bodoh. Dia tak kacau orang yang betul-betul baik dengan Allah. Dia tak kacau. Okay, sebab itu ada orang boleh pergi, ada orang tak boleh pergi. Saya tak bolehlah pergi situ. Kalau pergi jadi begini. Orang lain pergi tak ada apa-apa pun. Saya tak boleh masuk rumah tu rasa macam ni, rasa macam ni. Awak masuk rumah dia rasa macam mana? Tak ada rasa apa. Ada orang tak rasa apa, ada orang rasa macam-macam. Okey, kadang dia cerita, kadang dia tak cerita. Itu masalah. Jadi kalau ada masuk rumah orang, terutama masalah saudara, yang ada rasa beza. Kalau orang ada dalam badan kita, ada benda lain dalam badan kita, rasa ke tak rasa? Mesti rasa. Kita rasa macam ni, kita kata macam ni. Akhir itu baru rasa. Belum lagi nampak, belum lagi yang dengar. Ternampak gini-ginilah, terdengar begini-ginilah. Ini kekuatan. Sebab dia ujungnya nanti nampak. Kalau kamu benar-benar kamu menjelma, itu orang dulu lah. Dia menjelma baru tahu lain bukan larinya. Okay. Dia cabar orang tu, kononnya kalau dia cabar tu dia takut lah kononnya. Dah, dia bantu balik pada iman kita. Sebab jin tadi tahu yang baik, tahu yang buruk. Itu persamaannya dengan kita. Okey. Sebab itu kita katakan dalam surah Az-Zariyat, okey, ayat 56. Okey. Jin diciptakan untuk menyembah Allah. Sama macam kita. Jadi kata sekali, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mentaati atau beribadah kepadaku. Jadi ini kekuatan. Jadi maknanya jin dan manusia itu tugasnya sama. Tujuan nak mentaati perintah Allah. Hanya yang beza apa? Asal usul, kejadian. Satu dari api, satu dari tanah. Okey, kemudian kita kata, oleh itu kita kata Al-Quran merumuskan iblis dari bangsa jin, dari api, gelarannya syaitan. Okey, bagi bangsa jin dan manusia yang bersifat apa? Mendurhaka saja yang mampu jadi setan. Sama dia dalam bentuknya manusia atau bentuk setan sendiri. Jadi tugas kita sekarang, okay, macam mana kita nak kena tahu macam mana dia sesatkan kita. Kalau ambil satu kisah ini, kata-kata buku ini, Imam Ghazali, Penenang Jiwa, dia cerita macam mana ada seorang yang pergi berubat. Mana kita ceritanya? Okey. Rasulullah menerangkan kepada kami banyaknya jalan syaitan, seperti satu daripadanya seperti yang dirawikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita, okey. Syaitan telah mencekik seorang jariah. Jariah tu anak pesakit. Okey. Terlintas dalam hati keluarganya untuk mengubati. Ada seorang anak darahnya sakit, kemudian nak diubat pada seorang macam bomo lah, pada seorang rahib. Mereka membawanya kepada rahib, namun rahib itu menolak, tukang rawat itu menolak, tetapi akhirnya menerima juga. Okay, sebab mak bapak nak suruh bawa juga. Ketika jariah itu berada di rumah rahib untuk diubati, syaitan selalu menggodanya sehingga dia menghamili jariah itu. Artinya usiklah. Okay, lalu syaitan berkata, siapa yang dorong dia? Syaitan, walaupun banyak ilmunya. Ketika jariah, maknanya kita kata, lalu syaitan berkata, sekarang cela kamu, malu kamu akan terbongkar bila keluarga itu datang. Maka bunuhlah dia dan katakan pada keluarganya, dia telah mati. Ini apabila syaitan dah kawal seluruhnya. Jadi dia akan terus bimbing kita ikut cara dia.
Sebab itu kita kata ada orang yang mula buat jahat, dia akan niat nak jahat. Susah nak dapat yang baik. Susah nak tengok baik orang. Ada tak orang macam tu? Ya Allah, tengok jahat orang ada 4 lori. Okey, tapi dia tak nampak jahat dia. Sebab apa? Apa sebab dia tak nampak? Sebab setan dah tutup. Dia suruh nampak yang orang punya je. Kan orang lebih suka tengok orang daripada tengok diri sendiri. Betul? Jangan nak tengok diri sendiri. Sebabkan betul ke tak? Kita tak bercakap pun dengan hati kita. Kita tak bercakap pun dengan otak kita. Kita tak bercakap pun dengan perasaan dia. Kita. Sebab itu kena belajar how to manage yourself. Dalam arti kata, apa yang tengah aku fikir hari ni, ya Allah. Aku tengah kuliah ni, tapi dalam otak ni cabang selori ni. Kita tak bercakap, jadi kita tak boleh kawan ni otak kita ni. Kita tak tahu apa dalam otak kita. Kita tak tahu apa nak. Apa yang otak nak, apa yang otak tak nak. Apa yang otak nak fikir. Tak payah lebih fikir, penat je. Ada tak cakap macam tu? Tak kuasa nak fikir, penat. Itu maknanya iblis halang otak kita daripada fikir yang baik untuk fikir yang jahat. Itu masalah besar kita. Jadi apa yang terjadi akhirnya, rahib yang sudah menjadi pengikutnya iblis tadi akhirnya bunuh pesakitnya, tanam pesakitnya. Boleh faham? Kemudian syaitan pergi kepada keluarga orang tadi, keluarga gadis tadi, beritahu bahawa rahib tu dah rogol anak kamu, dah mengandung anak kamu, dah bunuh anak kamu dan dah tanam dekat bawah rumah dia. Dia mula bagi kat orang, kat rahib, kemudian dia pergi marah lagi, pergi beritahu pula pada keluarga ni. Jadi maknanya dilaga dua-dua. Jadi kalau itu sebab kita dilarang bermusuh. Apa sebab? Iblis akan datang kat dia, akan datang kat kita. Dia kata gini-gini, kita pula kata gini-gini. Dia buat cerita, dia jadi pelakon lah. Ini yang kita tak sedar. Sebab itu ada masanya kita jarang jumpa tapi sakit hati kalau jumpa. Kita jarang jumpa tapi seronok sangat kalau jumpa. Ini dua benda yang berbeza. Kalau kita jumpa tak seronok, kita pernah cerita buruk tentang dia. Kita beri gambaran tak cantik tentang dia. Boleh faham? Kata kalau Umi kata Salwa ni memang nyanyi. Bila Salwa nak jumpa Umi, sama ada dia tak seronok atau Umi tak seronok. Sebab itu bila jumpa orang tak seronok, pasal apa aku tak seronok jumpa dia? Aku baru jarang-jarang jumpa. Loh, sebab itu latih diri, jumpa siapa pun seronok. Jumpa siapa pun tak tengok buruk dia. Kalau bersembang tak cerita buruk orang. Boleh? Ini benda yang bodoh-bodoh. Jadi akhirnya apa yang terjadi, keluarga tu datang balik dan bila apa kata, keluarga itu segera menemui rahib dan hendak membunuhnya. Lalu syaitan berkata, aku yang mencekiknya dan aku pula yang menghasut keluarganya. Yang bunuh budak tadi pun dia, yang cekik rahib pun dia, yang lagakan keluarga pun dia. Bos tak dia? Dia jadi big boss. Jadi bila dia tanya, maka taatlah kepadaku. Bila kita dah mula ikut, kita dia ndak kita taat dia. Apa cara taat dia? Okey, rahib bertanya, dengan apa aku nak taat dengan kamu? Sujudlah kepada aku 2 kali. Sujudlah kepada aku 2 kali, mana ikut 2 perintah. Buat 2 benda. Okey, katalah engkau tak nak dia marah aku buat gini. Kita dengan suami selalu disuruh bohong. Betul tak? Anak-anak selalu didorong untuk berbohong. Apa sebab? Engkau cakap betul, mesti mak engkau marah. Betul tak? Kita dari sekolah dah cakap banyak kali dengan cikgu kan, homework mana? Dah siap, tertinggal. Okey? Apa sajalah. Maknanya kalau dengan suami, pasal apa tak masak? Entah hari ni rasa macam macam-macam alasan. Padahal dia memang tak nak masak, contohnya. Jadi maknanya, gelak lebar pula. Tapi syukur alhamdulillah. Artinya, bila kita sudah selesa biasa berbohong, muka muka dah sama je. Bohong tak bohong dah sama. Faham tak? Itu yang kita takut. Kita takut hilang muka baik kita. Kita takut hilang nur baik di muka kita. Boleh kan kita boleh tengok orang, insya-Allah nampak baiknya. Tapi ada orang nampak cantiknya. Kita nak nampak yang mana? Jahatnya. Tengok muka pun tahu memang jahat. Tengok muka pun tahu memang laser. Betul ke tak? Kita nampak laser orang, tapi kita susah nak kata, ya Allah baiknya dia.
Pakai putih belum tentu putih hatinya. Betul ke tak? Jadi sebab itu dia rasa, kau dah pakai putih dah. Mesti orang kata kau baik hati dah. Dah. Kalau dia ada perasaan itu, kong lagi. Sebab itu sekali lagi, iblis masuk dari segala sudut. Kalau nak senang hati jumpa orang, jangan pernah simpan buruk orang dalam kepala kita. Walaupun ada 4 lori orang datang cerita, dia tu, lantaklah dia tu ke dia ni ke. Tapi kita tak proses lagi. Tak sangka ya dia tu. Aku pun dulu kenal dia juga. Tapi betul ke tak? Iblis akan lanyak ataupun akan sumbat kita dengan data-data untuk memburukkan dia. Tak? Kita dah kata dia dah tobat, dah baik dah. Kau tak tahu dulu. Dah mulalah tu. Faham tak? Jadi iblis ni dia punya mainan. Ya Allah. Okay? Sebab itu kita kata Allah pesan. Seperti syaitan kita berkata kepada manusia, kafirlah. Setelah dia kafir, syaitan berkata, sesungguhnya aku telah bebas daripada engkau. Bila dia sudah habis kalahkan kita, bila kita dah terasuk habis-habis, dah sesat barat-barat, dia akan tinggalkan kita. Okay, sebab itu kalau dia sampai dapat iblis, jin yang nak pisahkan kau kata, kita kena sihir pemisah. Siapa dia kena? Saya memang tak nak berpisah, tapi sebenarnya dah kena sihir. Ada. Waktu saya tak ada rancangan nak bercerai, tapi macam mana tu ada, saya pergi berubat, ustaz kata kamu ni kena sihir pemisah. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Orang lain kononnya lah. Betul? Bila kita percaya benda tu, jadi ke tak jadi? Jadi. Sebab itu sekali lagi, kalau kamu sudah kata yes dengan setan, it goes. Jadi. Faham? Sebab itu yang nak sihir, disihir ke tak disihir, bergantung balik pada protektor kita. Kalau protektor kita kuat, kan dah pesan dah ayat kursi, dan dah pesan dah Al-Baqarah itu, protektor terbaik untuk semua orang. Tapi jarang baca, dah baca tak faham pula, tak amal pula. Kena tak? Iblis tadi, syaitan tadi halus je boleh masuk mana-mana. Faham? Jadi kalau kita tak ada protektor, dia masuk bila kita berapa kali nguap. Berapa kali muak, berapa kali marah orang, berapa kali. Sebab dia suka masa kita marah. Dia datang berebut-rebut. Sebab masa marah kita hilang ni. Sebab itu bila nak mula marah, astagfirullahalazim. Ya Allah, itu apa yang aku fikir ni, yang buat aku sampai marah. Nak kena belajar how to manage your anger, how to manage your mind, how to manage your feeling. Okay? Perasaan kita tak tahulah apa perasaan. Tak tahulah apa pun yang saya fikir. Ya Karim, yang datang dengar tak tahu apa yang fikir. Dengar macam dengar, tapi dia tak boleh proses. Sebab dalam kepalanya dia fikir benda lain. Kita tak boleh marah dia. Baru cakap, betul ingat tak ingat? Tengah masjid ada buat kuis-kuis kan. Bagi 4 soalan, dia bagi dapat hadiah-hadiah gitu. Baru sebut, tak ingat dah. Entah, tadi ingat, itu dah tak ingat. Kuliah belum habis lagi. Kuliah belum habis, walaupun kita cakap semudah ini, nak jaga kan. Tapi sulit nak lekat. Kerana dalam dah ada benda lain. Hati dah ada benda lain. Boleh? Jadi sekali lagi, jangan sampai kita ditinggalkan oleh iblis dalam keadaan tersesat, akhirnya tak jumpa apa-apa. Okey? Jadi sebab itu, alamak, 11.30 yang weh. Kita baru nak cari cara setan sesatkan kita, dan ada sikit lagi macam mana nak tutup pintu. Sambung bila-bila sesak lagi lah. Okey, sebab itu kekuatan. Itu untungnya sesak-sesak ni. Okey, jangan rasa apa-apa, okey? Jadi ingat balik, syaitan adalah musuh terbesar. Bila musuh terbesar, siapa yang tergenggam oleh syaitan, susah Allah nak tolong. Kecuali dia sungguh-sungguh berusaha. Ya Allah, itu aku hari ni, dari hari ni sampai mati aku tak nak ngumpat. Dari hari ini sampai mati aku tak nak marah-marah, tak pasal-pasal. Dari hari ini aku tak nak ikut nafsu. Dari hari ini aku nak jaga apa yang aku nak buat, itu aku nak serah pada Allah. Ini di antara protektor. Sebab yang paling sakit apa? Sekali lagi surah Al-A'raf ayat 17, last one. Syaitan memukul dan menyerang.
Dia pukul kita, dia serang kita sampai kita tak payah fikir lagi lah. Okay? Dia memukul dan menyerang manusia dari segala arah, kiri, kanan, depan, belakang, hingga kita jadi tak berdaya. Ada tak masa kita ada masalah, kita tak boleh fikir lah. Betul tak? Itu maknanya syaitan dah pukul kita kiri, kanan, depan, belakang. Tak payah fikir dah. Okay? Kalau tak nak fikir dah, ya Allah, kita menyerah. Menyerah tu letih. Okay? Dan akhirnya kita kata, dia bila kita sampai tak berdaya itu, di situ dia masuk. Dia masuk untuk kita kufur kepada Allah. Kemudian dia akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kiri dan kanan. Dan engkau tidak akan mendapati mereka yang bersyukur dan taat. Kami ada jumpa beberapa orang yang ditimpa berbagai masalah, akhirnya berhenti solat. Ada beberapa orang yang asalnya taat dengan Allah, tapi berjumpa masalah yang dia tak boleh nak titi, yang dia tak boleh nak berdiri, nak jalan, akhirnya tak payah percaya Allah. Itu yang dah bertutup pergi buka balik ada, yang dah solat dah pergi buka balik ada. Kami jumpa macam-macam jenis dah. Kerana apa? Sebab dia tak dapat kawal. Okay? Sebab itu mudah-mudahan Allah akan bagi kita ruang dan kesempatan bagaimana caranya Allah kita nak tahu setan godak kita kut mana. Okay? Jadi ada 9 cara, insya-Allah panjang umur kita sampai. Kalau ingatkan bila kalau boleh. Kata-kata kalau nak nampal, okey mi kita ada hutang bayar tajuk ini. Jadi kalau ingat macam tu, Amir boleh dapat, tak payahlah buat tajuk baru. Sebab kita memang banyak tajuk. Jadi tak tahu nak zoom macam mana kan. Jadi untuk Al-Falah kalau ada tampal-tampal lagi macam ni, mana okay. Jadi maknanya kita dapat ingat lah sebab banyak kan. Jadi mudah-mudahan, minta maaf yang nak cepat sebabnya kadang 11.30 tu kata macam dekat benar, macam sekejap benar, tapi sebenarnya dah lama kan. Orang duduk dengan orang bercakapkan lain. Betul? Bila nak habis? Dah tak tahu. Jadi sekali, auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah. Ya Allah, kami yang kau pilih hari ini di rumah-Mu ya Allah. Allah, hamba-hamba-Mu yang bertuah ya Allah, berpanjatkan kesyukuran kepada-Mu ya Allah. Milih kami berada di rumah-Mu hari ini ya Allah. Kami membincangkan musuh-musuh-Mu ya Allah. Beri kami kekuatan, kesabaran dan ketenangan. Beri kami ilmu ya Allah, agar kami kenal ya Allah, agar kami tahu ya Allah, agar kami tidak terperangkap ya Allah. Andai kata kami terperangkap ya Allah, bantu kami dengan ilmu-ilmu yang sesuai untuk kami mampu terkeluar dari perangkap ini ya Allah. Kami ingin mencintai-Mu ya Allah, kami ingin mengikut perintah-Mu ya Allah, kami ingin taat kepada-Mu ya Allah. Jangan sampai kami terperangkap untuk menjadi mangsa-mangsinya hamba-Nya kepada iblis ya Allah, kepada syaitan ya Allah. Kami tahu syaitan adalah musuh ya Allah, tapi kami tak berdaya ya Allah. Kami lebih mudah ditawan oleh mereka ya Allah. Maka sekali lagi ya Allah, melalui majlis ini, melalui ilmu ini, melalui pengetahuan ini ya Allah, jadikan kami lebih peka ya Allah. Jadikan kami lebih mengambil berat tentang pergerakan kami, tentang hubungan kami denganmu, tentang ilmu yang kau kurniakan kepada kami, dan tentang penjagaan dan pelindung yang kau beri kepada kami ya Allah. Jadikan kami sentiasa berserah kepadamu, mengharap kepadamu, dan merasa takut denganmu, bukan takut dengan musuhmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kau jadikan musuh-musuh untuk kami jadi lebih baik, lebih rajin, lebih pandai, lebih yakin ya Allah bahawa kami sedang menuju jalan-Mu, bukan jalan-jalan yang tidak Engkau redai ya Allah. Kami baca Al-Fatihah ya Allah, kami tahu jalan-jalan yang benar, jalan yang tidak benar, tapi kekuatan, ketabahan kami untuk mentaatinya sulit ya Allah. Kami banyak mengikut nafsu kami ya Allah. Maka hari ini kami mendatangkan waktu duha-Mu ini ya Allah, agar kami diberi sedikit perlindungan ya Allah, agar kami diberi sedikit penjagaan ya Allah, agar kami diberi perhatian ya Allah, agar kami tidak hanyut dalam dugaan musuh-musuh-Mu ini ya Allah, yang menduga kami, yang menguji kami, yang mendorong kami, yang mempengaruhi kami. Dia kadang-kadang hati kami dipenuhi oleh mereka dan tidak oleh-Mu ya Allah. Maka kami mendadah tangan sekali lagi ya Allah. Angkat doa kami ya Allah, agar kami mampu menyelamatkan diri kami, anak kami, keluarga kami,
kehidupan kami dan hati kami, ya Allah, agar terus mentaati-Mu, ya Allah, agar terus berwaspada, ya Allah, agar kami tidak dipermain-mainkan oleh musuh-Mu, ya Allah. Jangan kami dijadikan bola baliknya syaitan dan iblis, ya Allah. Mereka adalah makhluk-Mu, maka jauhkanlah kami dari mereka, ya Allah. Kami ingin mencari redha-Mu, ya Allah. Angkat doa kami, ya Allah. Jadi kami paling dekat dengan-Mu, hingga kami tidak disentuhi oleh mereka. Jadi lidah kami, ya Allah, kekal basah dengan zikir menyebut nama-Mu sebagai sebagian daripada protektornya, ya Allah, sebagian dari pelindung, ya Allah, sebagian daripada usaha untuk meraih redha-Mu, ya Allah. Rabbana blana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.